Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita sambung lagi dalam bab 8, graf fungsi. Okay, hari ini kita akan fokus kepada perwakilan fungsi. Okay, sebelum kita lihat lebih lanjut perwakilan fungsi, kita kenal pasti dulu domain, kodomain dan juga julat. Okay, dalam bahagian 1, cikgu ada sebut tentang input dan output. Okay, input dan output. Okay, input dan juga output. Input ini dikenali juga sebagai domain. Output kodomain. Okay, dan julat julat ialah output yang mana unsurnya dihubungkan dengan input. Nanti kita tengok. Kita kenal pasti domain, kodomain dan output. So kita tengok contoh kat sini. Contoh kat sini. Tentukan domain, kodomain dan julat. Jadi kat sini dia telah diberi domain. Jadi domain kat sini ialah 9, 16, 25, 36. Kodomain ialah bahagian output. 1, 3, 4, 5, 6. Dan julat dia, julat ni kita tengok bahagian output. Tengok bahagian output. Yang mana unsur dia dihubungkan dengan input. Jadi unsur yang dihubungkan dengan input ialah 3, 4, 5, 6. Jadi ini saja julatnya. 1 kita tak perlu ambil sebab 1 dia tidak menghubungkan dengan input. Jadi 3, 4, 5, 6. Itu domain, kodomain dan julat. Kita tengok contoh yang kedua, PQ. So kat sini domain 3, 6, 9. Kodomain 9, 18, 10. Dan julat 9, 18. Contoh yang ketiga, domain -5, 2, 4. 2, 4. 4. Dia punya kodomain 0, 8, 15, 16. Dan julat dia, semua nombor dia dihubungkan input. Semuanya ada hubungan dengan input. So kita ambil sebelah 8, 15, 16. Itu domain, kodomain dan julat. Kalau daripada graf, graf. Paksi X, paksi X ini ialah input. Dan paksi Y output. Jadi maksudnya paksi X domain, paksi Y kodomain. So apa nilai untuk input? Tengok nilai untuk paksi X. Paksi X. So negatif 4. Kat sini ada titik. Nilai kat sini pada paksi X ialah 0. Ini nilai dia pada paksi X
Okey, 1. Okey, 1. Okey, kemudian kat sini. Okey, nilai dia 4. Okey, dan kat sini, okey, sini pun sama. Nilai dia adalah 4. Okey, so kita tulis sekali sajalah. Okey, negatif 4, 0, 1, 4. Okey, kodomen kita lihat paksi Y. Okey, so paksi Y. Okey, paksi Y sini negatif 5, so negatif 5. Okey, dekat sini negatif 3. Okey, kemudian kita ada lagi sini paksi Y gariskan ke paksi Y. Okey, 1. Okey, inilah dia 2. Okey, dan satu lagi kat sini nilai dia ialah 4. Okey. Okey, lihat. Okey, semua nilai ni, okey, semua nilai dia mempunyai hubungan input. Okey, ada hubungan kat sini sama, 4 ni sama, tapi dia ada hubungan dengan input. Okey, jadi julat dia sama dengan output. Okey, jadi itu dokumen julat. Okey, seterusnya kita tengok mewakilkan fungsi. Okey. Okey, untuk mewakilkan fungsi, kita ada 4 cara. Okey, cara yang pertama, okey, kita gunakan pasangan tertib. Okey, ini yang pertama. Okey, cara yang kedua, kita boleh guna kaedah jadual. Okey, yang ketiga, okey, boleh guna graf. Dan yang keempat, boleh guna persamaan. Okey. Okey, itu 4 kaedah untuk mewakilkan fungsi. Okey, so kita lihat satu persatu. Okey, tengok contoh kat sini. Diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Fungsi yang memetakan set P kepada set Q ialah menambah 3. Wakilkan hubungan di atas menggunakan pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Okey. So, contoh kat sini maksudnya kalau kita lukis bentuk anak panah. Okey, kat sini P, sini Q, input dan juga output. Okey, inputnya 1, 2, 3. Output 4, 5, 6. Okey, hubungan dia kat sini, fungsi F memetakan set P kepada set Q ialah menambah 3. Okey, jadi maksudnya P tambah 3. Okey, tambah 3 dapat 4. 2 tambah 3 dapat 5. 3 tambah 3 dapat 6. Okey, itu maksud kenyataan yang diberi. Okey, sekarang kita nak wakilkan dia menggunakan pasangan tertib. Okey, jadi untuk pasangan tertib, kita tulis sebagaimana kita tulis koordinat. Okey. Okey. 1. Okey, 1 untuk input, 4 untuk output. Yang mana 1 tambah 3 dapat 4. Okey. 2 pasangan dia 5. 2 tambah 3 dapat 5. Okey, 3 tambah 3 dapat 6. Okey, itu pasangan tertib. Okey, very simple. Okey, kemudian dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual, kita buat jadual. Okey, satu baris.
untuk input, satu baris untuk output. Okey, input kita adalah P. Output kita adalah, okey, jadi P 1, 2, 3. Okey, untuk Q 4, 5, 6. Okey. Okey, jadi dekat atas tu, okay, dekat bahagian atas ni kita tulis domain, okay, ataupun input. Bahagian bawah kodomain ataupun output. Okey. Hubungan dia ialah tambah dia 1 tambah dengan 3 dapat 4. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. Okey. Seterusnya kita tengok kaedah graf. Okey, kaedah graf. Okey, kat sini cikgu dah sediakan, okey, kotak-kotak untuk melukis graf. Okey, jadi kita lukiskan. Sebelum kita nak lukis graf, kita lukiskan dia punya paksi. Okey, paksi X. Okey, kalau lukis awak guna pembaris lah. Okey, cikgu tak ada pembaris sini. Okey, kosong. Okey, sini paksi X dan juga paksi Y. Okey. Untuk paksi X, okey, paksi X kita akan tulis input. Okey. Paksi X ni kita akan tulis input. Okey, macam biasa kita tulis input ataupun domain. Paksi Y kita akan tulis output. Output ataupun kodomain tadi. Okey. Okey, jadi untuk input kita ada nilai 1, 2, 3. Okey, untuk output kita ada nilai 4, 5, 6. Tetapi kita kena mulakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nak tulis lebih sampai 7 pun boleh lah. Okay, lengkapkan semua. Okey, kemudian kita plot lah. Okey, pasangan titik kita 1. Okey, input 1, output 4. So, kat sini titik. Okey, input dia 1, output dia 4. Input dia 2, output 5. Okey. Input dia 3, output dia 6. Okey. Okey, jadi kita dapat fungsi dalam bentuk graf. Okey. Okey, kita hubungkan input dan juga output. 1 hubungkan dengan 4. 2 hubungkan 5. 3 hubungan 6. Okey. Hubungan dia tadi tambah 3. Okey, jenis yang terakhir ialah persamaan. Okey, untuk kita bina persamaan, okey. Okey. Bahagian hadapan, okey, persamaan mestilah ada tanda sama dengan. Okey, persamaan. Okey, ada tanda sama dengan. Okey, jadi bahagian hadapan kita akan letakkan output. Okey. Lepas tu input. Okey, so sekarang apa hubungan dia? Okey, hubungan dia kat sini tambah 3. Okey, jadi output kita 4. Input 1 tambah 3. Okey, so benarlah 1 tambah 3 sama dengan 4. Okey, kemudian kita ada lagi input 5. Okey, input 5 pasangan output 5 pasangan input dia adalah 2. So 2 tambah 3 dapat 5. Okey, dan output satu lagi 6. Pasangan dia adalah 3. So 3 tambah 3 dapat 6. Okey, jadi yang ni yang telah diberi output dan input. Okey, so kita wakilkan output ni dengan pemboleh ubah Y. Input pemboleh ubah X tambah
3. So, persamaan kita akan dapat Y sama dengan X tambah 3. Okey, Y sama dengan X tambah 3. Okey, tetapi kita kena tulis dalam menggunakan tata tanda fungsi. Okey? Okey, jadi untuk tulis dalam tata tanda fungsi, menggunakan tata tanda. Okey, kita tukarkan saja Y ni, tukarkan Y kepada fx. Okey. Okey, tukarkan Y kepada tanda fx. Sama dengan X tambah 3. Okey. Tata tanda fungsi ni ialah fx. Okey, ini tata tanda fungsi. So, kita tukar sahaja Y tu. Okey, Y. Kita tukarkan dengan fx. Okey. Jadilah f 3. Okey. Ini kita wakilkan fungsi dalam bentuk persamaan. Okey. Okey, jadi cikgu harap awak boleh faham, dan untuk mengukuhkan lagi kefahaman, kita akan buat latihan. Okey. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.